Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang dan disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat 97. Katanya soal situ, jika bertanya seorang bahawa khabar orang adil pada mengatakan suci kain umpamanya daripada najis, diterima ia atas tafsil, atas perincian yang telah terdahulu kenyataannya. Jadi dulu adalah perbincangan berkenaan dengan kain. Antara syarat sah semayang mesti kena suci pakaian kita daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi dulu kita bincang kalau orang khabar, seorang adil khabar pakaian ni adalah suci, maka diterima. Tapi dalam masalah hak sebelum daripada ni, masalah kita hak yang sebelum daripada ni, warna tak ingat dah tu mana tak ingat dah. Hak yang masalah kita ada wudu. Jadi kita ada wudu, tiba-tiba ada orang khabar, kita terjadi kepada kita perkara yang membatalkan wudu. Contoh, dia khabar tadi mung tidur tadi tu mung ketuk tadi. Maka kita kena terima apa hak yang dia khabar. Berbeza dengan masalah dikata soal, jika bertanya seorang bahawa khabar orang adil pada mengatakan suci kain umpamanya daripada najis, diterima ia atas tafsil, atas perincian yang telah terdahulu kenyataannya. Lepas kita bincang dah panjang lebar sebelum ni. Maka apa juga perbezaan antaranya dan antara khabarnya pada mengatakan suci seorang daripada hadas, sekira-kira tiada diterima khabarnya pada yang demikian itu. Dulu di khabar ni kita kalau sekiranya kita yakin kita berhadas, baru ingat, baru nampak dah mana tak ada nak baca tadi. Jadi kita yakin kita berhadas, tiba-tiba kita nak ambil sembahyang, orang khabar, orang adik khabar, kamu ambil dah bayang tadi kan? Kita pun bila aku ambil bila aku ambil maka adakah boleh kita terima khabar dia? Tidak. Kerana kita nak mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Tapi dalam bab kain kita boleh terima. Kalau orang adil khabar kain ni suci daripada najis, kita boleh terima. Tapi dalam masalah dia kata kita ni suci daripada hadas, tak boleh terima. Dan beza mana? Sepatutnya sama dah, hak ni boleh terima, hak ni pun boleh terima juga Dia kata tak, ada perbezaan. Jawab begini, bahawasanya masalah suci daripada najis terlebih luas daripada masalah suci daripada hadas. Sebenarnya suci daripada najis permasalahan yang lebih luas, berbeza dengan suci daripada hadas, permasalahan dia tidak luas mana. Bagaimana bukti? Dengan dalil, dengan bukti sah mensucikan badan ataupun kain daripada najis dengan tiada niat. Tengok, dalam masalah kita membersihkan diri daripada najis, membersihkan kain daripada najis, adakah perlu kepada niat? Tak perlu kepada niat. Tapi suci daripada hadas perlu kepada niat. Baik. Jadi luah bab najis lagi. Sebab itulah tak ada masalah boleh kita terima dalam bab najis.
Dan sah ia dengan semata-mata fa'il orang lain. Mana semata-mata fa'il orang lain? Fa'il mana benda fa'il? Fa'il ni perbuatan. Fa'il perbuatan. Dan orang kita kadang-kadang orang Terengganu dah dia guna perkataan fa'il tu. Cuma makna tidaklah sama, perbuatan makna dekat-dekat lah. Dia guna Allah PE molek budak ni. Bini kata ke abang dia, "Wana PE molek." Abang kita lah ni. Okey. Tu makna PE. Dia ambil daripada fa'il, perbuatan. Molek bangang ni, molek perbuatan dia ni. Jadi fa'il ni bahasa Arab. Jadi kata lagi dia lagu mana? Kata dia, dan sah ia dengan semata-mata fa'il orang lain. Dia orang lain yang melakukan ataupun yang membersihkan najis, sah. Jadi orang lain tolong bersih najis, sah. Bahkan kalau tak ada perbuatan orang sekali pun sah. Jadi sekarang ni baju kita kena najis, kita tak atas kain, tiba-tiba mari hujan, tak ada perbuatan siapa, maka sah, suci. Baik. Jadi masalah kita bersih daripada najis, dia tidak disyaratkan niat. Dan sah dilakukan oleh orang lain. Bersalahan berbeza dengan mensucikan daripada hadas. Maka tidak sah ia dengan tiada niat, dan tidak sah ia dengan semata-mata fa'il orang lain. Perbuatan orang lain tak sah, mesti kena buat sendiri. Jadi sudut inilah permasalahan najis dia lebih luas berbanding dengan permasalahan suci daripada hadas. Sebab itulah dalam masalah najis diterima kalau orang tu kata suci dah pakai yang ni. Ada orang adil ke begitu. Tapi dalam masalah hadas tidak boleh diterima kerana permasalahan disempit. Inilah hasil yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan Syarah Ubad dan di dalam kitab Hasyiah Ibni Qasim. Baik. Ini yang disebut dalam beberapa kitab. Dan yang keempat, daripada segala sebab hadas adalah yang keempat daripada segala sebab hadas. Maksudnya apabila berlaku benda ni, maka dikirakan kita berhadas kecil. Menjabat, apa nama menjabat? Menyentuh suatu suku daripada farak manusia. Menyentuh suatu suku, satu juzu daripada farak manusia. Dia pegang sikit je. Dia kata aku pegang sikit je, kau dah banyak sangat, pegang sikit tu je. Sikit-sikit je kata. Baik, tapi dia pegang dengan tapak tangan, batal wuduk. Bukan mesti pegang belaka. Itu maksud dia. Kalau nak kabur gitu, kita nak hurah juga kita pun nak kabur gitu lah. Okey, menjabat maksudnya menyentuh suatu suku, satu juzu daripada farak manusia, kemaluan manusia yang wadih. Yang wadih ni maksudnya yang jelas, lelaki dia ke perempuan dia ke, jelas. Dia kita cerita dah sebelum daripada ni, dia ada orang lelaki dan ada orang puang, dan di sana dia panggil ada khuntha. Khuntha dia ada dua. Yang pertamanya khuntha muskil, yang keduanya khuntha wadih. Khuntha muskil ni tak jelas dia lelaki puang. Dia khuntha muskil ni dia dua. Yang pertamanya adalah dia mempunyai dua alat. Satunya alat lelaki, yang keduanya alat perempuan. Tapi biasaan kalau ada dua alat, dia akan jelas lelaki ke puang, kebiasaan. Sebab dia akan jelas hak mana hak yang lebih dan hak mana hak yang asal. Tapi dia ada lagi. Hak yang Amba dah pernah sebut sebelum daripada ni. Dia dinamakan khunsa bukan dia punya dua alat, bukan. Dia ada satu alat je, tapi khunsa juga. Saluran kencing dia lubang. Dia tak tahu lubang tu zakar ke farak, tak tahu. Tapi saluran kencing kau tu. Maksudnya dia ada satu lubang yang dia guna untuk kencing, tapi tidak diketahui lubang tu zakar ke farak, tak tahu. Maka dia termasuk dalam khunsa. Hak ni hak yang lebih muskil lagi. Maksudnya payah untuk nak jelas dia lelaki ke puang, melainkan apabila dia menikah dewasa. Apabila dia menikah dewasa, jelaslah dia lelaki ataupun perempuan. Baik. Allah Rabbi. Dan masalah khunsa ni, dan apabila berlaku khunsa, dia banyak perkara jadi payah belaka. Payah. Tapi walaupun payah, belajar jadi mudah lah. Tak belajar jadi memang payah kalau tak belajar. Maksudnya daripada sudut wudu, daripada sudut aurat, daripada sudut sembahyang, bahkan daripada sudut pusaka pun susah kan. Daripada sudut pusaka dah mana daripada sudut pusaka. Dia kalau orang lelaki, kalau anak lelaki dengan anak puan, anak lelaki boleh dua bahagian, anak puan boleh satu bahagian.
Ni hukum. Lepas tu kalau khunsa, nak wiwan dia. Sudah dah. Tapi sebenarnya ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia. Dia kena beri kepada benda yang paling sikit. Dia ada kaedah dia. Cuma kena belajar je lah. Dia ada kaedah dia. Kaedah dia beri benda yang paling sikit. Maksudnya bagi kepada nisbah perempuan. Bagi nisbah perempuan kepada dia. Lepas tu hak lebih daripada tu dipanggil mauquf. Mauquf ni kita hentikan sehingga jelas dia lelaki ke puan. Kalau jelas dia puan, maka bagi kepada, bagi tengok lagu mana hak yang dia perlu dapat. Kalau jelas dia lelaki, maka bagi kepada dia. Adalah perbincangan dia. Baik, sekarang ni suatu suku daripada farak manusia yang wadah, yang jelas. Lelaki jelas, puan pun jelas. Kalau dah tahu lelaki puan, dia ada dua alat, maka pegang salah satu dah batal. Pegang dulu batal. Tak apa kata pegang salah satu dah batal. Sebab kita dah jelas hak mana hak yang asal, hak mana hak yang lebih. Dah tahu. Baik, kita bukan nak bincang apakah hukum pegang tu dosa ke tak. Kita mau bincang tu. Memang pegang mana boleh pegang barang orang gitu, tak boleh dah. Tak boleh nak pegang ikut dah barang orang. Mekau orang dia jak kecil lagi sampai ketua, tak apa lah pegang. Tak boleh. Tak apa warna. Tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang perangai gitu kan, dia duk biasa jak kecil duk cekor sampai ketua cekor juga. Apa pernah cerita dah ke sini tahu. Masa Amba duduk di Wakatapel dulu, jabat agama pada bulan Ramadan, jabat agama atau Amba suruh kuliah subuh di suatu pendalaman. Amba tak tahu lah masjid mana. Dia kawasan pendalaman ni, orang yang bukan nak belajar, orang tak mau belajar mana. Dia lain, orang yang nak belajar lain, tempat orang yang tak mau belajar lain. Jadi kita memang kena jiwa gentar lah kalau orang tempat orang tak mau belajar. Biasanya orang yang jabat di harta ni tempat orang tak mau belajar. Orang tak mau belajar kita dapati sana seorang, hak ni duduk main set, hak ni duduk buah. Tak apa dah, hak tu tak ada masalah dah. Baik, cuma ada seorang dua duduk depan ni. Baik, bulan puasa, lepas daripada sudah saat ni tu, dia pun duduk pakat buah. Hak tua-tua, mu duduk cekor aku, kata kakak ni nyajak kecek berangan gini. Maksudnya ada juga benda lagu tu. Tapi sebenarnya benda tu hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram, tak boleh buat lagu tu. Budak-budak umur 3 tahun 4 tahun tak apa lah, dia main bawa dia. Tu budak ni nak biarkan. Tapi bawa sampai kedua tak boleh lah. Kita bukan nak bincang masalah pegang tak, hukum pegang jelas dah sadar. Cuma kalau pegang tu batal tak wudu. Okey, dia ada kemaluan perempuan dan kemaluan lelaki. Dah tahu hak mana hak asal, hak mana zaidah. Apabila kita berwudu, tak payah kata kita lah, takkan kita nak pergi pegang begitu. Kata seorang tu berwudu, jadi bermakna yakin ada wudu pada diri dia. Apabila yakin ada wudu pada diri dia, tiba-tiba dia pegang, dia pegang salah satu daripada kemaluan khunsa. Dia pegang hak ni ke ataupun dia pegang hak ni, salah satu. Ketika dia pegang hak ni, ada kemungkinan hak ni sebenarnya adalah kemaluan asal, dan ada kemungkinan bukan kemaluan asal. Jadi bermakna tidak yakin dia pegang kemaluan asal. Apabila tidak yakin, maka tidak yakin berlaku perkara yang membatalkan wudu. Apabila tidak yakin berlaku perkara yang membatalkan wudu, maka kekal wudu dia. Maksudnya wudu dia tetap kekal, tidak hilang wudu dia. Dan kita pernah sebut kaedah yang sentiasa kita sebut, al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Yakin dia ada wudu tidak hilang dengan syaknya berlaku perkara yang membatalkan wudu. Baik, malaikat dipegang dua-dua. Pegang dua-dua batal. Tak ada dah mungkin. Kau dak batal hak ni, batal hak ni, dak batal hak ni. Tak ada dah. Dia tidak ada hak yang ketiga kan. Jadi tak batal. Baik, katanya dia menjabat dengan suatu suku daripada tapak tangan atau perut jari. Sama ada farak itu kubul atau dubur, daripada lelaki atau perempuan, daripada dirinya ataupun daripada orang lain. Dan jikalau daripada mayat atau kanak-kanak yang kecil, atau disentuhnya dengan lupanya atau dengan digagahi orang atasnya dengan tangan. Digagahi ni dipaksa orang atasnya dengan tangan yang lasa, yang lumpuh atau yang zaidah, yang lebih sekalipun. Dia pegang dengan jari yang ujung tak boleh. Dan sama ada yang menjabat itu wadah, jelas, atau khunsa. Hak yang pegang saat itu khunsa. Dia tu khunsa, dia pegang kemaluan lelaki, batal wudu.
Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa menjabat, menyentuh faraknya, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau farak dia pegang kemaluan dia batal wuduk, maka apatah lagi kalau dia pegang kemaluan orang. Dia pegang kemaluan orang, lebih lagi batal wuduk. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Artinya, sekali lagi, idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Kita hamba tak ada bagi juga, bukan kita hamba ada bagi. Kita hamba tak ada bagi juga. Cuma kita dapat baca itu sebab kita ada kaedah sebenarnya. Kita belajar dalam bahasa Arab, kita belajar kaedah nahwu, kaedah saraf. Dalam kaedah tu kita akan guna untuk meletakkan baris. Artinya apabila menjabat seorang daripada kamu dengan tapak tangannya akan faraknya dan tiada antara keduanya lapik, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Tapi kalau ada lapik itu tak ada masalah, ada lapik. Maksudnya di luar kain. Baik. Hak tak boleh, tak ada lapik. Kita pakai kain, kita pakai spender, Allah gatanya, kita garu kat luar je, ada masalah, tak batal wuduk garu kat luar. Mai Allah tak puas hati garu kat luar ni, seluk dalam, baru rasa puas hati garu. Kan dang gatal ni dari wanda dah gatal. Dah gatal ni wanda gitu. Dah wanda dah gitu. Kita ingat bahan dia tu raya, dah rupanya gatal. Lagi nak garu dah hilang, garu baru hilang. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula farak pada lughah, apa nama pada lughah, pada bahasa, pada penggunaan bahasa Arab. Perkataan farak ni syamil. Allah, bahasa Arab pula syamil. Syamil ni merangkumi. Merangkumi ia bagi farak perempuan dan zakar laki-laki. Di asal penggunaan bahasa Arab, kalau sebut kata farak, bukan hanya khusus untuk perempuan, lelaki pun farak juga. Itu penggunaan bahasa Arab. Jadi kata Rasul, apabila seorang di kalangan kamu menyentuh faraknya, jadi farak perempuan, orang lelaki dah, sebab orang lelaki tak ada farak, orang lelaki ada zakar. Kata dia, dah perkataan farak dalam penggunaan bahasa Arab merujuk kepada hak lelaki dengan hak puang, dua-dua. Jadi maksudnya dalam hadis ni menjadi dalil menyentuh kemaluan, sama ada orang lelaki ke orang puang ke, batal wuduk. Ini nak khabar gitu. Tapi dalam masalah menyentuh kemaluan, kalau kemaluan sendiri batal wuduk kita. Kalau menyentuh kemaluan orang, hak yang batal wuduk adalah orang yang menyentuh saja, tidak orang yang disentuh. Dia tak sama dengan bersentuh kulit di antara laki-laki dan perempuan. Bersentuh kulit di antara laki-laki dan perempuan batal kedua-dua. Yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Tapi kalau sentuh kemaluan, tapi jantina samalah, jangan jantina yang berbeza, jantina sama, maka batal wuduk orang yang menyentuh saja, orang yang disentuh tak batal. Ataupun kita kata nyegi sentuh benda kemaluan budak-budak, kata sunat ada, sunat ada, patut baik lagi. Kata budak tu dah baik lagi, ada nano sikit makan ikut dam bau ni, pok nak tengok kejap nya selok. Ya dah nano sikit, padahal nak pergi sembahyang lela. Okey, batal wuduk. Batal wuduk je. Budak tu batal tak? Tak batal. Budak tu Allahu Akbar. Pok pergi ambil mayang bulan, pok pergi pegang hak hamba ngak bersuruh. Jadi budak tak batal. Sebab yang batal adalah orang hak yang menyentuh, orang yang disentuh tak batal dalam masalah ni. Katanya adapun batal wuduk dengan menjabat farak dirinya, maka iaitu sabit dengan nas. Dengan nas hadis tu, dengan teks hadis tadi tu. Jelas Rasulullah kata siapa di kalangan kamu dia menyentuh dengan tangannya kepada faraknya, jelas sabit dengan hadis hukum tersebut. Adapun batal wuduk dengan menjabat farak orang lain, maka iaitu dengan qiyas. Qiyas bukan dengan nas, dengan qiyas. Maksud dengan qiyas kayak gini. Sekarang ni dalam hadis sebut siapa yang sentuh farak dia batal wuduk. Jadi kalau kita kata gitu, kalau sentuh farak orang lain tak batal, kata ulama batal juga. Sebab apa? Batal. Sentuh farak kemaluan diri batal dah. Sentuh kemaluan orang lain lebih teruk lagi, lebih lagi batal. Itu dia panggil qiyas.
Baik, maka itu dengan qiyas. Dari kerana apabila batal wuduk dengan menjabat farak dirinya, maka dengan menjabat ni menyentuhlah. Kita guna perkataan menjabat, berjabat tangan. Baik, menjabat farak orang lain terutama batalnya, kerana menjabat farak orang lain itu terlebih keji daripada menjabat farak dirinya, kerana menghilang ia akan hormat orang lain. Tak ada hormat langsung main nak pegang kemaluan orang ni, warna kira ni. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, maka dari kerana inilah tiada batal wudu orang yang dijabat faraknya. Orang yang dijabat, yang disentuh faraknya, tak batal wudu. Dan pada setengah riwayat, man massa dzakaran falyatawadda. Setengah riwayat sebut gitu, man massa dzakaran falyatawadda. Artinya barang siapa menjabat zakar tanpa menyebut zakar diri dia. Jadi zakar umum, dah kira zakar diri ke zakar orang lain masuk belaka, maka hendaklah ia mengambil wudu. Maka zakar itu umum tu. Dia tak buat zakar siapa? Siapa yang menyentuh zakar? Tak buat zakar siapa? Umum lah. Apabila umum, syamil ni merangkumi bagi zakar dirinya dan zakar orang lain. Maka atas riwayat ini adalah batal wudu dengan menjabat zakar orang lain itu dengan nas pula, bukan dengan qiyas. Jadi atas nas ni lah, atas riwayat ni, atas riwayat yang kedua ni, bukan dengan qiyas lah, dengan dalil. Secara umum batal belaka. Syahadat, tiada beza pada zakar atau farak atau dubur itu antara bahawa ada ia berhubung atau bercerai sebab terpotong umpamanya, maka batallah wudu dengan menjabat dia. Amba pegang hak yang hak cabuk dah, kata dia, amba pegang hak cabuk dah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Cabuknya kerak kat orang tak sekarang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Zaman kita ada belaka kan? Zaman kita ada belaka. Baik, jadi mai duk cakap nak pambuh cawangan, nyekrak ke bini dok sekarang. Sudah. Ni ada di zaman kita ni, bukan kita cerita reka-reka ni, tak ada ni di zaman kita nyekrak dok sekarang. Baik. Dah abang dia ada wudu tadi, bukan tak ada wudu, ada wudu. Pergi hospital, bawa duk pergi hospital. Minta sambung semula. Okey, batal tak wudu dengan pegang hak tu, hak putus dah. Kata ulama batal. Sebab dia hak putus sekali pun masih lagi dinamakan farak. Baik, ia berbeza dengan bersentuh perempuan. Bersentuh perempuan kalau terpotong, anggota dia terpotong, tak batal. Sebab dia tak batal kalau anggota dia terpotong, kerana hak yang batal kerana menyentuh perempuan, menyentuh batang tubuh dia. Jadi kalau hak yang terpotong tak batal. Baik, nasallallahu salamata wal afiyah. Okey, kata dia lagi, syahadat tiada beza. Okey, itu kita baca dah kan. Dan jikalau bercerai itu setengahnya sekalipun, kerana lagi kekal nama zakar atasnya, melainkan kulit hasyafah yang dipotong, tak kala menyunak dia. Tak kala menyunak. Sunat tu dia kerak. Kerak buang hak yang hujung tu, pegang hak hujung tu batal tak? Tak batal. Tok muding lepas daripada masa kerak tu, Tok muding saat ni tu pakai sarung tangan. Kawan ni gelepor saat ni, kelecak awak kerak saat ni. Tadi betul-betul nak sipang barang, nak ambil semayang lagi, semayang zuhur, nak sipang-sipang, dah menda pula nak celah ni lah. Hak budak tadi muncung tadi. Tok muding kata biar, malah nak ambil sarung tangan-tangan, pegang lagu tu Birtok. Batal tak? Dah batal. Hak ujung tu dah batal. Allahu Rabbi. Kalau hak kaki ngeka ni sedap sangat ni. Kalau bab-bab gini kaki ngeka dak sangat ni. Katanya melainkan kulit hasyafah yang dipotong tatkala menyunat dia, maka tiada batal wudu dengan menyentuh dia, kerana tiada ia dinamai zakar. Dia selama mana dinamai zakar batal. Kalau tak nama zakar dah, memang putus tapi hacur debu dah. Orang dah panggil zakar, orang dah kenal dah, atau dah batal dah. Sebab menyentuh zakar, apabila hilang dah nama zakar pada benda tersebut, maka dak batas tu. Katanya maka diambil daripada yang demikian itu. Maksud diambil, difaham daripada yang demikian itu. Jadi kalau pegang hak hujung saat itu dak batas sebab orang dak panggil dah zakar.
Bahawasanya jika dipotong zakar maka ditumbuk lumak-lumak. Allah doa dah ada contoh dia. Nescaya tiadalah batal wudu dengan menyentuh dia kerana keluar ia pada ketika itu daripada keadaannya bernama zakar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Adapun dubur dan farak perempuan yang terpotong maka tiada batal wudu dengan menjabat dia, melainkan jika tinggal padanya nama farak. Dia kalau hak lelaki tu masih lagi panggil farak, masih lagi panggil zakar. Hak puan nak panggil zakar warna, nak panggil farak warna kan. Baik, jadi terpotong, jadi orang nak panggil dah farak, maka dah batal dah wudu kalau setuh. Melainkan jika tinggal padanya nama farak, besar hak yang cabuk, maka nampak macam farak lagi, maka batal dah. Atau dubur, sama juga. Dan jikalau ada bagi seorang dua zakar atau okey, habis itu ini masalah lain pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, maksudnya ada sebahagian daripada hamba Allah Taala uji dengan ada pada dua alat. Sebagai contoh, zakar belaka dua. Orang lain saja pedang dia dua. Jadi sekarang ni Rasulullah kata dalam apa yang dibincang oleh ulama, siapa hak yang menyentuh zakar batal wudu. Adakah kalau dia ada dua zakar, setiap zakar ni batal belaka wudu kalau itu ke mana hukum? Ini dia perlu dibincang. Baik, dia benda yang pelik lagu ni memang kita rasa tak ada, tapi macam Abang pernah cerita sebelum daripada ni, Abang pernah cerita orang yang duduk pada tempat ustaz, orang duduk tanya jawapan, jawab pelik-pelik saja, jawapan pelik-pelik saja orang tanya. Hak tak pelik tu banyak, hak pelik pun ada. Kata ada juga soalan-soalan gini. Baik, Allahu Rabbi. Jadi katanya maka diambil daripada yang demikian itu bahawasanya jika dipotong zakar, waktu kita baca dah. Mana saat ni? Okey. Dan jikalau ada bagi seorang dua zakar atau dua farak, nescaya batal wuduk dengan menjabat suatu daripada keduanya. Batal belaka. Jika ada keduanya itu asli atau serupa keduanya dengan yang asli, sama je. Atau ada salah suatu daripada keduanya zaidah tetapi berbetulan ia dengan yang asli, duduk bertentangan dengan hak yang asli. Kalau duduk suku tempat lain-lain tu lainlah. Dan seperti demikian itulah juga jika ada bagi seorang dua tapak tangan yang asli keduanya, tapak tangan dia nasallallahu salamata wal afiyah jadi besar, jadi ada 8 jari 10 jari, mana-mana yang dinamakan tapak tangan, sama ada kok ni ke batal wudu dia. Baik. Atau ada salah satu daripada keduanya zaidah tetapi berbetulan ia dengan yang asli, memang lebihlah, tapi duduk betul-betul tepi hak yang asli, maka batallah wudu sebab menjabat farak dengan dia, dengan tangan tersebut. Ada pun macam kita kata ada setengah orang hak yang jari itu nang kan, kita biasa ada 5 ada nang, dia tak pegang dengan ni, tak pegang dengan ni, tapi dia pegang dengan jari hak yang ke-6, kemaluan dia, batal wudu. Ada pun zakar, maka yang membatalkan wuduk daripadanya itu iaitu sekaliannya zakar hingga kulitnya yang menutup hasyafah selagi ada ia berhubung bersambung dengan zakar. Kalau cabut, tak dah. Jadi start daripada hujung sampai ke pangkal batal belaka. Dan ada pun farak perempuan, maka yang membatalkan wuduk daripadanya iaitu tempat pertemuan dua bibirnya yang mengelilingi akang lubangnya dan daging tempat khitam. Dan jikalau ada ia panjang sekira-kira zahir hujung tempat khitang saat itu, keluar farak sekalipun, dan tiada membatal wudu daripada farak barang yang lain daripada yang demikian itu. Cakap mudah adalah lubang, farak dan bibir je, kawasan lain tak batal. Orang lelaki cakap mudah, benda batang zakar je yang batal wudu, telur tak batal wudu tu. Baik. Adapun murad maksud daripada halqah dubur, kan batal wuduk dengan sebab sentuh bulatang dubur saat itu ataupun tempat keluar najis dubur saat itu. Maksud daripada halqah dubur yang membatalkan wuduk maka iaitu tempat pertemuan keliling lubang dubur. Maka tiada batal wuduk dengan menjabat batin safha, batin ini dalam safha dubur. Dan menderong. Oh, tak nak baca weh. Bahasa Terengganu tu ngasau sangat nak baca ya. Baik. Dan ari-ari dia safah dubur dan
Oh, faham dah lah. Safah dubur gini. Ini ceritanya dia safah dubur gini, safah dubur. Kita kena kabur derek kita, tidak dah kabur derek payah pula baik. Sekarang ni kita ada dua monggeng tempat bercantung ketika kita berdiri itu dipanggil safah. Jadi kalau pegang hak tu tak batal, pegang kang tempat kalau kita berdiri ia akan bercantung, tu duduk ia akan terbuka, tu dipanggil safah. Hak batal dan tempat keluar najis tu, tu dipanggil halqah, tu dia panggil halqah dubur, tempat keluar najis batal. Lepas tu dia ada selagi hak yang dia sebut tu hamba tak baca tu, hak tu hak yang dimaksudnya adalah pangkal zakar. Hak tu tak batal, pangkal zakar. Maksudnya kan zakar kan dia daripada bawah kan. Pangkal zakar tak batal. Faham tak pangkal zakar? Benda cakap kita akor hak duk dalam. Akor hak duk dalam. Okey. Allah Rabbi. Nangung nak baca hak gini. Okey. Katanya mana lagi? Dan ari-ari tu kawasan hak tumbuh bulu. Dan bulu yang tumbuh di atas zakar atau farak dan barang yang antara dubur dan kubul tak batal belaka. Dan ada pun yang membatalkan wuduk daripada tapak tangan dan perut jari, maka iaitu barang yang bertemu, yang bersentuh daripada batin, perut, batin ni perut lah, dua tapak tangan dan perut jari tak kala dipertemukan keduanya. Kita buat gini, hak mana kita tekan sikit, hak mana jumpa, hak tu lah hak yang kalau sentuh batal, serta ditekan sedikit. Daun perut dua ibu tangan, dan jika tiada bertemu tak kala dipertemukan sekalipun. Jadi hak yang ibu tangan buat gini lah, cakap mudah hak gini. Jadi hak yang bersentuh saat itu tu yang dinamakan perut, mudah je. Demikianlah yang mafhum, yang difaham daripada ibarat kita syarah raud. Ibarat ni apa yang disebut dalam kitab syarah raud. Adapun yang lain daripada itu seperti sekalian ujung jari, sekalian ujung jari, ini ujung jari, dan selang-selangnya, ni selang-selang jari, dan tepi, ni tepi jari, dan tepi tapak tangan, maka ia tidak batal, tidak membatalkan wudu. Dia buat gini je. Dia gatal, dia garu gini ya. Tak batal wudu garu gini. Tak batal wudu kalau garu gini. Baik. Dia kepik gitu, tak batal wudu. Tapi jangan kecil lah, kalau kecil batal wudu sebab kecil dia ada dia orang tua-tua yang ngajar orang nak kena anak buah dia kata kalau orang faham dah mai pak ni, dia kalau sekiranya orang tu dia kapik kemaluan dia gini, lepas tu dia kecil batal tak wudu. Kawan ni tak nampak ni kepik tak batal wudu padahal tak nampak tu kecil batal wudu ni buat kena tak sekarang. Baik. Seterusnya katanya syahadan keluar dengan kata farak, maksud keluar tak masuklah, tak masuk dalam kata farak manusia. Syahadan keluar dengan kata farak manusia itu farak binatang, tak masuklah, dan burung yang pergi pegang hak yang binatang tak batal. Maka tiada batal wuduk dengan menjabat dia, kerana tiada dihormati akan dia, tidak dihormati oleh syarak, lagi tiada diingini akan dia. Dah pegang dia farak kemaluan binatang ni, dia kadang-kadang diperlukan pegang. Contoh orang tu dia pelihara lembu, dia pelihara lembu nak beranak, lembu anak kasar, tuan dia kena tarik kena tarik, pakai tali tarik, macam kambing kok kalau anak kasar kena tarik dah tarik dah nak buat dia tarik, tak nak pegang peganglah, batal wudu dah, batal wudu sebab farak binatang. Baik, katanya keluar dengan kata farak manusia itu farak binatang dan burung, maka tiada batal wuduk dengan menjabat dia, kerana tiada dihormati akan dia, tidak dihormati, lagi tiada diingini akan dia, tak ada keinginan, tak ada syahwat. Ni kira hak yang normal lah, jangan kira hak yang gila, nafsu gila. Binatang pun tak boleh. Maka dari kerana ini dah tiada haram menilik dia. Dia nafsu gila tak lewat main, jangan buat kira dengan nafsu gila. Amba ingat masa tahun lepas tu ada amba dijemput untuk bagi kuliah di dalam penjara Marang. Hari tu kuliah dalam penjara Marang, jadi masuk penjara begitu. Jadi kena bagi kuliah dalam bahagian
bahagian agama dalam tu, dia cerita, ustaz, kalau buku-buku ni, buku-buku kalau ada gambar orang puan pun tak boleh, hilang lalu dalam cara marah. Tu memang nafsu gila. Tu tak ada orang kira. Dia kira nafsu normal. Nafsu normal tengok binatang tak ada benda. Nafsu normal lah, jangan kira nafsu gila. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kerana inilah tiada haram menilik dia. Menilik farak binatang tak haram. Dah dua benda tau. Dah benda tapi baru ni ada tengok farak lembu tak ada kerja buat. Dah sih. Allahu Rabbi, tapi jatuh maruah awak kerja gini. Okay. Katanya dan tiada, maka dari kerana inilah tiada haram menilik dia, dan tiada hak atas yang mewati dia. Tiada hak, tiada pelaksanaan hukum hudud atas yang mewati dia farak binatang. Allah Rabbi, hak ni yang kena kaji balik. Nanti kita tengok lagu mana perbincangan hak yang lebih terperinci. Sebab di sana ada hadis, man atal bahimah faqtuluhuma atau kama qala. Amu lupa lafaz hadis, sesiapa yang mendatangi binatang maka hendaklah kamu bunuh kedua-duanya. Ada hadis yang sebut lagu tu, tapi benda dah ingat lafaz hadis, nanti kita akan bincang balik. Apakah hukum bermain dengan binatang? Jelas adalah dosa besar, haram. Cuma adakah apabila sampai ke sarang perlu dilaksanakan hukum hudud ataupun tidak? Atau kita nak tengok sini. Dia katakan tidak ada hak atas yang mewati dia. Maksudnya tidak ada pelaksanaan hukum hudud. Maksudnya bukanlah kena rotang siapa ke siapa ke 100 rotang, ataupun bukanlah kena rejam sampai ke mati kalau dia nikah dah. Kalau rejam tu mungkin, tapi rotang tu wallahu alam kena cek balik, kena nanti yang akan kaji balik. InsyaAllah minggu depan kita akan cuba tengok balik masalah ni. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak pertanyaan nak tanya boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang kedeku adalah mereka yang apabila disebutkan aku di hadapannya dia tidak berselawat kepada aku. Itu orang kedeku sebenarnya. Kita sebenarnya kita berselawat kepada Rasulullah, manfaat dia adalah kembali kepada diri kita sendiri. Lepas tu bagaimanakah berselawat kepada Rasulullah? Berselawat kepada Rasulullah boleh dengan beberapa cara. Boleh kita guna hak yang macam kita sama-sama guna sallallahu wasallam alaihi, ataupun kita boleh kata Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ataupun boleh kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan boleh kita kata as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Maksudnya boleh dengan apa jua lafaz hak yang kita guna, tetapi yang penting lafaz tersebut ia memberi maksud kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Okey. Dalam masalah dua kalimah ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kan. Mana hak yang lebih betul sebenarnya? Sebenarnya kadang-kadang kedua-duanya betul, kadang-kadang kedua-duanya salah. Maksudnya salah dalam sebutan. Dia gini, dalam bahasa Arab dia ada kaedah dalam kita nak mengetahui baris hujung kalimah. Kalau kita bang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sebab dia kaedah dalam bahasa Arab anna kena ingat perkataan anna, perkataan inna. Selepas daripada dia mesti bagi datah. Selepas daripada dia bagi datah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi kalau kita kata la ilaha illallah tak ada anna depan, kita kata Muhammadur Rasulullah. Cuma sebab dia tu kena belajar ilmu nahwu lah. Dia Muhammadan ni kalau kita belajar ilmu nahwu dipanggil isim kepada anna. Isim anna adalah nasab.
manakala Muhammadun adalah mubtada. Mubtada hukum dia rafa'. Baik. Dan hak yang menarik lagi di Bangkok, di Thailand tu, di Bangkok, hak yang menarik sungguh dah. Dia di sana ada masjid Muhammadah dan ada masjid Muhammadu. Di Bangkok. Masjid Muhammadah dia tak semayang dengan masjid Muhammadu. Masjid Muhammadu tak semayang dengan masjid Muhammadah. Ini bukan reka-reka cerita ni. Masa duduk tani dulu, sahabat-sahabat daripada Bangkok ramai. Daripada Bangkok, Thailand tu. Jadi ada masjid asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada masjid asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadu tu salah lah daripada sudut nahu. Cuma nak kabarnya bang siapa ada hak yang Muhammadah, ada hak Muhammadu. Lepas tu balah pula di masjid nu A, masjid B. Allah Rabbi, memang menarik sungguh. Sebab dia jadi gitu tak tahu, wallahu a'lam. Okay, kita malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.